Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Nurhafizah binti Abu Sufyan, memegang kad matriks di 2019 2090934. Baiklah, di sini saya dan rakan-rakan saya akan mengongsikan mengenai Akta Pendidikan 1996 yang ada pada topik 12. Saya akan teruskan lagi ke bahagian pengenalan Akta Pendidikan. Akta Pendidikan 1996 ni adalah merupakan satu lanjutan ataupun pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini dilaksanakan ataupun ditubuhkan adalah untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi yang akan datang, sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan negara kita Malaysia ni sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan juga bertaraf dunia. Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan undangan yang baharu, tetapi ianya telah menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang telah sedia ada. Ia juga berpaksikan kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1996 yang telah menjadi satu dasar pendidikan kebangsaan kita selama ini. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, tujuan mengubalkan undang-undang ini iaitu Akta Pendidikan 1996 ini adalah untuk memperluaskan lagi skop dan memperkenalkan undang-undang mengenai pendidikan. Seterusnya, sambil mengambil kira aspirasi semua kaum dalam Malaysia ni, Akta Pendidikan 1996 juga telah memperkenalkan banyak peruntukan perundangan iaitu legislative provision baru untuk menangani semua cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan telah memenuhi kehendak atau hasrat wawasan 2020. Dalam pada itu juga, beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. Samping itu, telah dinyatakan juga bahawa laporan razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi memperkembangkan lagi sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan ini. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu adalah: yang pertama, hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. Yang kedua adalah untuk menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga, untuk menjadikan kurikulum yang berorientasikan kepada alam sekeliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya. Dan ciri yang terakhir adalah untuk memperkukuhkan lagi sistem pendidikan kebangsaan ini bagi semua pelajar di negara ini. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi dengan persamaan antara Akta Pendidikan 1996 dengan Akta Pelajaran 1961. Persamaan yang pertama adalah sistem pendidikan kebangsaan. Pengenalan Akta Pendidikan 1996 dengan Akta Pelajaran 1961 telah menumpukan ke arah menyelaraskan sistem pendidikan di semua peringkat. Buat pertama kali dalam sistem pendidikan ni, Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan komponen sistem pendidikan kebangsaan dalam 5 bahagian yang terdiri daripada pendidikan sekolah prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan selepas menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan. Akta Pendidikan 1996 ni telah meletakkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di sekolah jenis yang kebangsaan yang ditubuhkan
di dalam Seksyen 28 atau mana-mana institusi yang telah dikecualikan. Sehubungan dengan itu, bahasa kebangsaan telah dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan. Langkah ini sangat penting ke arah penyatupaduan atau menyatupadukan kaum di negara kita. Persamaan yang ketiga adalah kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan hendaklah wajib digunakan bagi semua sekolah termasuk sekolah swasta. Dalam hal ini, Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai kurikulum kebangsaan yang tertaluk kepada subsection ketiga hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 1 hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing. Persamaan yang keempat adalah pendidikan teknik dan politeknik. Dalam usaha memudayakan sains dan teknologi, peruntukan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961 telah mempertingkatkan pendidikan teknik di semua sekolah teknik dan politeknik. Sehubungan itu, Akta Pendidikan 1996 ini telah memudahkan lagi semua sekolah-sekolah vokasional dinaik taraf ke sekolah-sekolah teknik. Selain itu, politeknik ini juga telah boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vocational atau program latihan dan program pertukaran. Peruntukan yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 ini adalah selaras dengan hasrat untuk menjadikan masyarakat negara ini mempunyai ilmu kemahiran yang tinggi untuk berdaya saing dengan di ke peringkat yang lebih tinggi. Akhir sekali adalah pendidikan rendah. Pendidikan rendah ni bagi pelajar untuk mencapai asas 3M, iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamsul Hamzah, bernombor matrik D2019 2090 913. Saya akan membentangkan tentang perbandingan Akta Pendidikan 1996 dengan Akta Pelajaran 1961. Perbezaan yang pertama ialah sekolah kebangsaan. Akta Pelajaran 1991, sekolah bantuan kerajaan sepenuhnya kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Manakala Akta Pendidikan 1996 pula, sekolah bantuan kerajaan sepenuhnya kepada sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Yang kedua ialah sekolah menengah kebangsaan. Perbezaan yang kedua dari sudut kurikulum kebangsaan. Akta Pelajaran 1961 tiada langsung peruntukan untuk kurikulum. Akta Pendidikan 1996 pula, Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan, melainkan dikecualikan. Perbezaan yang ketiga dari sudut pendidikan prasekolah. Akta Pelajaran 1961, garis panduan ini tidak wajib digunakan di semua tadika. Akta Pendidikan 1996, Seksyen 22 memperuntukkan panduan kurikulum untuk prasekolah bagi penyelarasan wajib digunakan di semua prasekolah. Perbezaan yang keempat pula ialah dari sudut pendidikan swasta. Akta Pelajaran 1961 terbatas kepada peringkat sekolah dan institusi kemahiran sahaja. Akta Pendidikan 1996 pula dibolehkan dilaksanakan pada semua peringkat pendidikan dengan syarat mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Perbezaan seterusnya
ialah dari sudut pendidikan, teknik dan vokasional. Akta Pelajaran 1961 tiada peruntukan berkenaan dengan perkara ini. Akta Pendidikan 1996 pula, Seksyen 37, Politeknik boleh mengadakan kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian. Perbezaran terakhir mengenai pendidikan guru. Akta Pelajaran 1961, peruntukan mengenai pendidikan guru terlalu umum. Akta Pendidikan 1996 pula, Seksyen 47, membolehkan Maktab Perguruan mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Fakia binti Abdul Razak, memegang kad Madrid di 2019-2090-919. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan peranan Akta Pendidikan 1996. Peranan Akta Pendidikan 1996 terbahagi kepada 6 peranan, iaitu garis panduan rujukan pelaksanaan pendidikan, yang kedua, peraturan yang perlu dipatuhi, yang ketiga, sistem pendidikan yang sistematik, yang keempat, kelestarian pendidikan, yang kelima, kesaksamaan peluang pendidikan, dan yang terakhir, memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan yang pertama, iaitu garis panduan rujukan pelaksanaan pendidikan. Akta Pendidikan 1996 diperkenalkan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penyata pendidikan sebelum ini. Akta Pendidikan 1996 telah menggariskan beberapa perkara, antaranya ialah mengutamakan ilmu pengetahuan kerana ilmu pengetahuan adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. Memantapkan sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan perubahan masa. Menjadikan Malaysia juga sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan menggariskan undangan berkaitan dengan bidang pendidikan. Peranan yang kedua ialah peraturan yang perlu dipatuhi. Banyak peraturan yang telah ditetapkan dan wajib diikuti oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sebagai contoh, peraturan-peraturan pegawai awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Peraturan ini juga penting untuk memastikan penjawat awam menjalankan tugas dengan lebih cekap dan amanah serta tanggungjawab. Peranan yang ketiga ialah sistem pendidikan yang sistematik. Dalam Akta Pendidikan 1996, konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi dan meliputi semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan iaitu pendidikan khas juga diberikan tumpuan. Kita mengambil kira kepentingan semua kaum. Kualiti dalam perkembangan potensi individu ialah sepenuhnya. Peranan yang keempat ialah kelestarian pendidikan. Akta Pendidikan 1996 ini menjadikan sistem pendidikan di Malaysia lebih baik. Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah mengupayakan murid menguasai pelbagai kemahiran. Kelestarian pendidikan yang meliputi pendidikan teknik, pendidikan khas juga diambil berat dalam sistem pendidikan di Malaysia, iaitu kita dapat melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan seharian. Yang kedua, kita dapat mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi, dan kita juga dapat mempersiapkan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan, negara dan antarabangsa. Peranan yang kelima ialah kesaksamaan peluang pendidikan. Setiap warga negara Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan yang adil dan sama rata tanpa mengira kaum dan budaya. Selain itu,
Peluang untuk belajar juga diberikan kepada semua golongan rakyat tanpa mengira latar belakang ataupun kedudukan mereka, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Peranan yang terakhir ialah memartabatkan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu diperkukuhkan dengan peruntukannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan, mewajibkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib yang diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Seksyen 17 iaitu 2 memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan buat yang dihormati Encik Zaini bin Abdullah dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi ataupun kesan Akta Pendidikan 1996. Terdapat dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif Akta Pendidikan 1996 ini. Okey, daripada kesan positifnya ialah kurikulum kebangsaan. Sebagai huraiannya, Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan, membantu memperkembangkan potensi murid dan melahirkan insan yang sempurna untuk membentuk warga negara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai contohnya, KSPK, KSSR dan KSSM yang dijalankan. Seterusnya, kesan positif yang kedua daripada segi pendidikan swasta berkembang secara sistematik dengan peruntukan wang yang spesifik, membantu melahirkan insan yang berilmu supaya memajukan kehidupan yang untuk memenuhi aspirasi negara. Ditubuhkan bertujuan untuk menampung bilangan pelajar yang layak untuk menyambung pelajaran yang semakin bertambah untuk mengurangkan aliran wang yang keluar. Contohnya UTP, MMU dan Universiti Multimedia. Kesan positif yang ketiga, pendidikan khas ditumpukan untuk membantu meningkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran diri dan keupayaan untuk berdikari. Selain itu, untuk membantu mengeratkan hubungan dan komunikasi antara kaum Melayu, Cina, India dan Bumiputera yang lain. Sebagai contohnya, sekolah pendidikan khas dan pendidikan inklusif. Okey, itu antara kesan positif Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ini juga ada kesan negatifnya. Yang pertama, berlakunya pengangguran. Sebagai huraiannya, persaingan sengit antara pelajar yang mendapat pendidikan menyebabkan untuk kadar pengangguran 3.3% dan jumlahnya 503,000 orang, daripadanya 240,000 adalah graduan. Langkah untuk mengatasi masalah ini ialah memperbanyakkan program pendidikan yang menawarkan khusus pragraduan dan kerajaan perlulah menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk memastikan setiap graduan ini mendapat kerja setelah tamat belajar. Yang kedua, bahasa asing. Sekolah antarabangsa, sekolah ekspatriat mengekalkan penggunaan bahasa asing di Malaysia. Langkah untuk mengatasi masalah ini ialah pihak kerajaan sendiri ataupun pihak Kementerian Pendidikan perlulah mewajibkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran utama di Malaysia ini. Seperti sekarang lah. Yang ketiga, kesan negatif yang ketiga daripada penswastaan pendidikan. Huraiannya, pendidikan bukan sepenuhnya di bawah kerajaan kecuali sekolah kebangsaan dan jenis sekolah kebangsaan. Standard kurikulumnya tidak sama. Taraf pendidikan juga berbeza dan menduduki jenis peperiksaan yang berbeza. Okey, sebagai contohnya, tadika swasta,
sekolah swasta, sekolah antarabangsa, pusat latihan kemahiran swasta, kolej swasta dan IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta. Langkah untuk mengatasi masalah ini ialah kawalan kerajaan terhadap institusi pendidikan swasta, dan kerajaan perlulah memperluaskan peranan kerajaan dan majikan untuk membangunkan pendidikan ini secara percuma. Okey, sekian saja daripada saya. Kesan Akta Pendidikan 1996. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.